bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah yang sejak azali Allah Taala zahirkan, Allah Taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan salawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Sri Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, Barisan AJK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita menyambung bacaan kitab Hidayatus Salikin, suka untuk saya kongsikan sebuah dalil tentang mengambil upah mengajar agama lah. Rasanya dah banyak kali baca, tapi ulang sikit daripada kitab terjemahan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah lil Bukhari, iaitu mengandungi 294 hadis pilihan dari kitab Sahih Imam Al-Bukhari, diterjemah dan dihuraikan oleh Mustafa Abdul Rahman Wan Ibnu Ar-Radi. Surat 91. Okey. Ini bab lain. Surat 203, hadis yang ke-97. Ani bin Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah ta'ala. Terjemahan hadis 57 dan keterangan. Tajuknya mengambil upah kerana mengajar kitabullah, yakni Al-Quran. Daripada Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, yang lebih hak barang yang kamu ambil upah atasnya ialah kitab Allah Ta'ala, iaitu Al-Quran. Maka dengan hadis yang sahih ini, nota kakinya satu, ada hadis riwayat Imam Abu Nuaim dari Abu Hurairah yang mengatakan, barang siapa mengambil upah atas mengajarkan Al-Quran, maka itulah bahagiannya dari Al-Quran. Hadis ini bererti orang yang mengambil upah daripadanya tidak mendapat pahala. Hadis ini adalah dhaif atau lemah. Maka dengan hadis yang sahih ini nyatalah bahawa harus, yakni boleh dibenarkan mengambil upah atau bayaran kerana mengajar Al-Quran. Sementara itu ada pula pendapat dari kalangan Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak harus, tak boleh mengambilnya sebab mengajar Al-Quran adalah ibadah, sedang ibadah adalah hak Allah yang ia sendiri menentukan balasannya. Satu pendapat dari Imam Abu Hanifah kata tak boleh, ulama yang lain mengatakan boleh, harus benarkan. Baik, kemudian hadis yang ke-98, ini panjang sikit, saya bacakan terjemahannya sahaja. Jampi menawarkan bisa dengan Fatihah dan menerima upah daripadanya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah keluar sekumpulan, ini sebanyak 30 orang. Bukan 40 orang, 40 orang penyamun. Ini 30 orang sahabat lah. Daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam suatu perjalanan yang mereka jalaninya, hingga mereka datang pada suatu malam ke sebuah kampung daripada kampung-kampung orang Arab. Tak disebutkanlah, mungkin ada aib ke apa kat situ Kemudian maka meminta oleh mereka kepada orang-orang kampung itu supaya mereka diterima menjadi dhif. Dhif ni apa? Tetamu. Dhif ni asal bahasa Arab.
Orang Melayu ambil dif, dif jemputan. Asalnya bahasa Arab. Tetapi permintaan mereka tidak diterima. Minta tumpang tidur tak diterima. Kemudian maka kena sengat ketua kampung itu. Ceritanya pendek je, terus je. Ceritanya ketua kampung ni kena sengat. Bukan kampung sini, tempat lain, negeri Arab. Lalu berusahalah mereka dengan tiap-tiap sesuatu menurut kebiasaan ramuan yang dipakai untuk menyembuh sengatan itu. Macam-macam herba lah. Herba itu, herba ini, tongkat tadi, tongkat itu, tongkat ini, macam-macam. Tetapi tiadalah memberi manfaat apa-apa. Ada Ustaz tongkat Ali kat negeri Arab tu saya tambah, contohlah nak cerita, banyaknya herba-herba dah dicuba macam-macam, tak memberi kesan. Kemudian berkata setengah mereka, amatlah baik kalau kamu pergi kepada kumpulan mereka yang datang kepada kamu. Mudah-mudahan terdapat di sisi sebahagian daripada mereka sesuatu. Bertanya kabilah yang datang tu, yang kita tak terima dia tu sebagai tetamu tu, cuba tanya, manalah tahu, cuba, tak salah mencuba, kata kan. Contoh ni. Lalu datanglah orang-orang kampung kepada mereka itu. Maka berkata mereka itu, wahai sekalian kumpulan, bahawasanya ketua kami telah disengat dan kami telah berusaha kerananya dengan segala sesuatu, tetapi tiada memberi manfaat akan dia. Tak sebut sini sengat apa kan. Sebab itu adakah didapati di sisi daripada seorang kamu sesuatu, boleh tolong tak? Tu minta maaf belum lagi tu. Minta maaf lah, tak tumpangkan tidur, nak tanya dulu ada tak boleh membuatkan. Kalau ada boleh minta maaf kan. Berkata setengah mereka itu, ya ada, bahawasanya aku demi Allah sesungguhnya boleh menjampi. Yang menjawab tu, yang apa kata boleh menjampi. Tetapi demi Allah sesungguhnya kami telah meminta menjadi tetamu kamu. Tapi ada tapinya. Dan kamu tidak sudi menjadikan kami sebagai tetamu. Ini dif. Tapi tadi kami minta tumpang tidur jadi tetamu, kamu tak terima. Kerana itu maka tidaklah aku hendak menjampikan untuk kamu hingga kamu jadikan bagi kami upahan untuk hal ini. Kalau tadi dah bagi jadi tetamu free aja dah tak bagi tetamu, jadi ada ongkosnya lah. Maka berdamailah mereka atas cara memberikan sebahagian daripada sekumpulan kambing. Bukan dia minta apa nama ni, orang kampung yang offer lah. Dia tak minta berapa, dia tak tentukan. Menurut riwayat An-Nasa'i, banyaknya kambing itu ialah 30 ekor kambing. 30 orang, kabilahnya ada 30 orang, jadi 30 ekor kambing. Setelah mendapat persetujuan di atas perjanjian tersebut, maka pergilah orang yang hendak menjampi itu, lalu mulailah ia meludahkan, meniupkan. Meludahkan dalam kurungan meniupkan, bukan diludah liup betul, ditiupkan ke atasnya sambil membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dalam masa yang singkat saja, hingga akhirlah ni, dan dalam masa yang singkat saja seolah-olah dibukakan, ini dilepaskan daripada ikatan itu dengan pantasnya. Sembuhlah, merasa segar, baiklah, tak rasa sakit, tak bisa. Lalu pergilah orang yang kena sengat itu berjalan-jalan dan tiada merasa sakit, baik terus. Tak sebut berapa kali ni, baca Al-Fatihah ni mungkin sekali. Ia berkata, maka hendaklah kamu sempurnakan kepada mereka upahan mereka. Untuk kampung tu cakap, apa lagi, sediakanlah 30 ekor kambing tu sekali. Yang ini sebanyak 30 ekor kambing yang telah mereka bersetuju atasnya. Kemudian berkata setengah mereka, berbahagialah kamu. Lalu berkata orang yang menjampi, janganlah kamu perbuat hingga kita datang kepada Rasulullah SAW. Yang menjampi pula tadi cakap, jap, hold dulu. Aku ni minta-minta tapi aku tak tanya Rasulullah. Takut aku nanti, aku tanya Rasulullah dulu. Tadi bukan main semangat minta upah kan. Tapi dah bila nak bagi, jap, ini aku tanya Rasulullah lah. Rasulullah masih hidup lagi. Dan disebutkan kepadanya apa yang telah berlaku. Itulah pada Rasulullah sekian kan, daripada mula apa sampai kampung tu minta berteduh ke apa, tumpang tidur, tak diterima sampailah habis cerita. Kemudian maka kita lihat apakah yang akan diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita.
Setelah itu mereka datang kepada junjungan Rasulullah SAW, lalu mereka ceritakan kepadanya. Maka ia bersabda, dan apakah tahu engkau bahawa ianya, iaitu Al-Fatihah, menjadi sebagai jampi penawar yang boleh diambil upahan kerananya. Kemudian ia bersabda, sebenarnya telah betullah kamu, bahagikanlah kamu upahan itu di antara kamu, dan jadikan untuk aku bersama kamu sebahagiannya. Dan akhirnya maka ketahuilah junjungan Nabi SAW. Jadi maknanya Rasulullah bukan marah. Apa ni? Jual agama? Jual Al-Fatihah? Tak, Rasulullah tak marah. Rasulullah cakap betul, tindakan kamu tu betul, boleh dibenarkan. Malah Rasulullah kata, jadikan untuk aku bersama kamu sebahagiannya. Kenapa? Sebab Rasulullah yang ajar Al-Fatihah. Jadi Rasulullah kata bagi sikitlah kambing tu. Maka ketahuilah junjungan Nabi SAW. Nampak macam gurau, tapi betul lah tu. Gurauan Rasulullah kan benar. Kita yang gurau ni merepek saja kan. Dah merepek satu, merendah-rendahkan orang, tu yang bahaya tu. Itu jangan. Merepek tu kira okey lagi tu. Merendah-rendahkan orang, ketawakan orang, tak? Jangan. Cuba elakkanlah kalau dah buat tu, taubatlah. Maaf, taubat ya. Perkataan junjungan kepada mereka adalah sebagai menyukakan hati mereka dan menerangkan bahawa perbuatan mereka itu adalah halal. Berkata Al-Arif Billah Abdullah ibni Abi Jamrah di dalam Bahjatun Nufus bahawa tempat tiupnya hembusan dalam jampi penawar itu ialah sesudah membacakan ayat-ayat. Baca dulu Al-Fatihah baru hembus. Kerana dengan perbuatan ini dapatlah dihasilkan berkat bacaan di segenap anggota. Segenap tu di seluruh anggota yang dilalui oleh kesan-kesan air liur yang ditiupkan itu. Bukan diludahkan, maknanya dihembus tu adalah sikit wap-wap air liur tu, bukanlah di ludah gitu betul air liur, tak, tiup. Dalam hadis tersebut diterangkan bahawasanya yang dibaca untuk dijadikan penawar itu ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai situ je. Menurut riwayat Syu'bah bahawa yang dibaca untuk jampi ialah Fatihatul Kitab, seluruh surah Al-Fatihah. Menurut keterangan lain sebagaimana yang diterangkan di dalam riwayat Al-A'mash bahawa banyak bilangan membaca Fatihah ialah 7 kali. Ini diuraikan lagi lah. Dan menurut sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Jabir pula bahawa bilangannya ialah 3 kali sahaja. Setengah ulama kata 7, setengah ulama kata 3. Demikianlah sabda junjungan yang menerangkan tentang jampi kerana menawarkan bisa dan boleh diambil kaul upahannya. Allahu a'lam. Jadi itu dalil mengajarkan agama itu boleh juga menerima upah. Dengan katakan sebagai menjual agama atau menjual Islam sebagainya. Baik. Mari kita sambung bacaan Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin bagi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Asalnya tulisan Jawi macam ni ya, tapi sudah ada yang Rumi. Kalau tuan-tuan nak boleh beli online lah. Shopee pun ada. Baik, surat 43, Faslun fi adabit tayammumi. Ini suatu fasal pada menyatakan adab tayammum. Asal bacaan itu tayammum, ada sabdu pada mim yang pertama. Kita kadang terlepas kita sebut tayammum je. Dia tayammum. Maka jikalau lemah engkau daripada memakai air kerana ketiadaan akan dia, tak ada air, kemudian daripada engkau tuntut akan dia, dah cari, tak ada, atau kerana suatu yang menegahkan daripada sampai air kepadanya, ataupun anggota wuduk kita ada sesuatu yang menghalang, yang menutup kepadanya daripada binatang buas, ataupun nak cari air tu silapnya mencari air tu tak dapat sebab ada binatang buas, contohnya rimau ke atau ada orang yang berkehendak menghabas, ini mengurung akan dikau, dia nak tangkap,
atau ada air hadir tetapi berkehendak kepadanya kerana dahagamu. Ada air tapi ini cukup untuk minum, atau dahaga taulanmu, atau minum diri sendiri dan kawan. Atau ada air tetapi milik bagi orang lain daripadamu. Ada air tapi orang lain punya, padahal tiada dijual akan dia tak jual, melainkan lebih daripada harga yang beradat pada waktu itu. Dia jual harga mahal. Patut air satu ni RM1, katalah dia jual RM2 pun kira mahal. Lebih daripada harga biasa. Dan pada tempat itu atau bagimu luka atau penyakit yang kau takut binasa akan dirimu, luka yang kalau kena air makin rosak, makin sakit, atau takut binasa sesuatu daripada anggotamu, maka hendaklah ketika itu bahawa engkau nantikan hingga masuk waktu sembahyang fardu. Kemudian maka engkau sahaja engkau kosot, engkau niat debu yang suci lagi tiada bercampur dengan suatu, dan kau tepuk atasnya dua tapak tanganmu, maka engkau sapukan debu itu kepada segala mukamu sekali, dan niatkan olehmu ketika itu mengharuskan sembahyang, seperti kata engkau, nawaitut tayammuma listibahati solatil fardi. Artinya sahaja aku tayammum kerana mengharuskan sembahyang fardu. Kena masuk waktu. Kalau wuduk belum masuk waktu pun boleh. Tayamum kena masuk waktu dulu, baru bertayamum. Dan tiada wajib menyampaikan debu itu kepada tempat tumbuh rambutnya, sama ada jarang atau tebal. Kemudian maka termasuk janggut lah. Dia kalau dia bukan macam air, kalau air, janggut yang jarang kena sampaikan sampai ke kulitnya. Termasuklah janggutnya tu sekali. Kalau yang janggut tebal, tak perlu sampai di dalam kulitnya. Tapi kalau tayamum, jarang ke tebal ke, tak perlu sampai. Kemudian maka tanggalkan cincinmu kalau pakai, jikalau ada pada tanganmu cincinmu. Maka tepuk olehmu akan tapak tanganmu yang kedua ke atas debu, serta engkau jarangkan segala jarimu, dan sapu olehmu akan kedua tanganmu serta kedua sikumu sampai siku. Maka jikalau tiada cukup debu itu akan kedua tanganmu itu, maka tepuk olehmu sekali lagi hingga rata kedua tanganmu itu. Kemudian maka sapu olehmu akan salah suatu daripada tapak tanganmu itu kepada lainnya, serta engkau selat-selati akan segala selang-selang jarimu itu. Dan engkau sembahyangkan dengan tayamum itu satu fardu, dan barang yang engkau kehendak daripada segala sunat. Satu fardu, satu tayamum untuk satu fardu. Contohnya kalau tayamum untuk subuh saja, walaupun kita tahan tak batal tayamum sampai zuhur, kena ambil tayamum baru juga kalau dah masuk waktu zuhur, dan seterusnya. Maka jikalau engkau kehendak akan sembahyang fardu yang kedua, maka engkau permulai pula tayamum yang kedua itu. Dah masuk waktu zuhur tadi, baru tayamum yang baru, walaupun belum batal. Bermula tayamum daripada hadas kecil dan daripada hadas besar itu kaifiatnya satu jua, sama. Dia bukan bertayamum untuk sembahyang lain, untuk ganti mandi wajib lain, tak, sama. Baik. Jadi tak banyaklah adabnya, sama macam kitab fikih lah. Faslun fi adabil khuruji ilal masjidi. Ini suatu fasal pada menyatakan adab keluar ke masjid. Baik, sebelum tu tentang tayamum juga, tentang bahannya tu, debu tanah tu. Dia kata sini debu yang suci tu kan. Debu yang suci lagi dia bercampur dengan sesuatu, dia debu tanah. Kalau habuk tak dikira debu. Habuk yang melekat pada dinding rumah, habuk melekat dekat ada yang kata dekat kapal terbang tu, debu-debu yang lekat kapal terbang tu, body dia punya dinding dalam tu, boleh kata kan. Mana datang debu tanah yang sampai ke dalam kapal terbang? Kalau dindingnya tu dekat dengan tanah mungkin. Dinding masjid aja kapet, tak? Debu kapet, kalau ada pun debu kapet. Dia debu tanah, debu tanah. Nak lagi senang, ada jual kan. Saya pun tak pernah beli, nanti nak cuba beli jugalah. Kan.
Baik, faslun fi adabil khuruji ilal masjid. Ini satu pasal pada menyatakan adab keluar ke masjid. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat sunat wuduk. Sunat wuduk. Niatnya sunat wuduk lah. Atau 2 rakaat sunat subuh jikalau ada fajar itu telah terbit. Fajar apa? Fajar siddiq, fajar sodik. Bukan fajar kadzib. Sodik segala-gala kata imam. Sodik, fajar sodik kalau fajar kadzib itu fajar pembohong. Fajar sodik, fajar yang benar. Dalam cerita tu sodik segala-gala tu baik ke jahat watak dia? Baik jahat silap kat situ patut sodik sigaraga. Sodik kira tak bohong lah patutnya. Kena tukar kazib sigaraga patutnya. Baik. Kemudian pergi engkau ke masjid dan sayogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjemaah. Istimewa pula sembahyang isyak dan subuh, especially. Kenapa? Kerana sabda Nabi SAW, solatul jamaati tafdulu ala solatil fadzi bisab'in wa 'ishrina darajatan. Artinya lebih kurang sembahyang berjemaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darjat. Tapi itulah 27 darjat tu tak nampak. Kalau nampak macam duit berebut. Siap berebutnya tu bukan siap dengan jemaah, siap berumpat dengan imam. Imam agak dapat berapa kan? Sama lah. Imam dapat berapa? Pasal imam kan dia lebih sikit. Kena baca kan. Kita baca perlahan, imam kena baca kuat pakai. Mungkin dapat lebih kan. Tapi 27 darjat itu ada syaratnya. Bukan semata-mata asal sembahyang berjemaah terus dapat 27. Tapi itu jarang diceritakan lah. Kenapa? Kan nanti tak semangat pula. Ni semangat nak dapat 27 darjat, disebut pula ni tak dapat ni 27 ni kalau macam ni. Kan? Adab-adab berjemaah tu kena jaga. Contoh salah satulah yang paling obvious lah, paling jelas sekali lah namanya pun berjemaah. Imam kena habis pergerakan. Yang penting pergerakan lah. Kalau sebutannya lambat tu tak apa lagi. Imam habis contohnya perbuatan rukuk, Allahu Akbar, imamnya barulah makmum Allahu Akbar. Kecuali kalau imamnya takbirnya panjang, Allah, badan dah rukuk dah, Allahu Akbar. Jadi boleh takbir tu Allah, imam dah rukuk dia ikut sama, boleh. Pasal yang penting tu gerakannya. Tapi biar kalau boleh imamnya janganlah rukuk takbirnya panjang sangat. Allahu Akbar, rukuk je pun. Kadang yang satu lagi yang keliru tu tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Itu kan sekejap je yang panjang. Allahu Akbar, tahiyat awal je dah makmum terbangun kan. Baik, jadi kena sesuai. Bukan memang sini tempat lain, ni planet Marikh, tempat lain. Sini bagus insya-Allah. Baik, jadi ini kalau nak dapat pahala sempurna lah 27, 25 atau 27, imamnya Allahu Akbar, gerakannya dah berhenti ke rukuk, baru makmumnya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Barulah sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud. Itu panjang tu. Itu tu makmum tak sabar nak tunggu tu. Kan? Mana boleh cepat-cepat. Ini tidak tu Allahu Akbar macam tu kan, kena pelan-pelan. Cepat sangat pun tak boleh, tak elok. Tak elok pemandangan dalam sembahyang tu, boleh jadi batal. Boleh jadi batal. Contoh jadi batal melompat dalam sembahyang. Tipu tak pasal-pasal lompat kan. Ada contoh tu belakang. Lompat. Jadi pergerakan pun jangan laju sangat. Kau tergantung pula buat sujud kan. Allahu Akbar, itu yang makmum kena sabar. Kat situlah titik kesabaran makmum diuji.
Dekat situlah belajarnya supaya beratur masa naik kereta. Dekat dalam sembahyang tu tak berlatih kan. Masa naik kereta lah nampak perangai ni. Inilah perangai sebenar. Tak reti nak sabar, lampu merah tak sabar, apa semua tak sabar. Daripada sembahyang tu. Jadi sifat-sifat dalam sembahyang tu diamalkan di luar sembahyang. Allahu Akbar, dah jejak dahi imam tu dekat tempat sujud, barulah makmum Allahu Akbar. Imam itu antara dua sujud Allahu Akbar, barulah makmum Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar, barulah makmum Allahu Akbar. Nak bangun tu pun satu ujian lagi. Panjang tu perjalanannya. Kadang imam duduk istirahat dulu. Allahu Akbar, tu yang panjang sikit. Kan? Makmum tu kat situ ujian kedua makmumnya. Tengah sujud tu. Nak tengok tak nampak, jadi kena tunggu imam bar lah. Wisbar, orang Jawa kata wisbar, barulah gerak. Wisbar tu orang Jawa kata dah siap. Wisbar, jadi belum bar, jangan gerak dulu, belum siap. Allahu Akbar, barulah Allahu Akbar. Banyak ujian tu, lagi banyak rakaat, lagi banyak ujian. Itu mudah-mudahan untuk kita dapatkan 25 dan 27 darjat. Kalau tak macam tu, sah tak sembahyang? Sah. Dia jangan serentak dengan imam tu masih sah lagi. Malah lebih satu rukun pun masih sah lagi. Dia jangan lebih dua kalau tak silap. Ilmu dalam bab fikih kan. Serentak masih lagi sah. Malah lebih satu pun masih sah lagi. Masih sah lagi. Imam dengan Fatihah dia rukun. Tapi dari segi pahala lah tak sempurna. Rugilah dah penat-penat, orang lain ada yang tak pergi, kita bersusah payah pergi, kan? Dengan penat-penat balik kerja apa bagai, dah bersusah payah tak dapat 25-27, rugilah. Habis apa Ustaz dapat? Tak tahulah, nak tolak saya tak ada pula skema pemarkahannya. Kalau sekolah tu ada dah skema pemarkahan, tapi maknanya kuranglah, tak sempurnalah pahalanya tu. Tak payah tahu skema pemarkahan pun tak apa, kita buat yang sempurna, dapatkan pahala 25-27. Baik. Dan lagi sabda Nabi SAW, man shalla arba'ina yawman as-salawati fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihrami kataballahu lahu bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nari. Artinya lebih kurang, barang siapa sembahyang 40 hari, iaitu sembahyang 5 waktu di dalam berjemaah, padahal tiada luput di dalamnya satu takbiratul ihram suatu imam. Suatu imam ni maknanya takbiratul ula bersama imam. Nescaya disuratkan Allah baginya dua kelepasan, iaitu lepas daripada munafik, berpura-pura, dan lepas daripada api neraka. Jadi bagaimana kaifiat takbiratul ula ni, takbiratul bersama imam ni? Adakah serentak dengan imam? Allah, kita pun Allah kan? Kena lepaskan imam tu takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, dah bar tu barulah kita, kat situlah mulanya kita takbiratul ihram sehingga habis imam membaca doa iftitah. Kalau imamnya bacalah. Biasanya sembahyang fardu bacalah, yang jarang baca biasa sembahyang tarawih, kan? Ataupun kalau nak sangka baik, mungkin dia baca doa iftitah versi lain yang pendek. Ada Ustaz? Ada. Kita bukan ada doa iftitah yang panjang tu aja, Allahu Akbaru kabira. Yang panjang tu pun kadang ada tersilap juga baca tu, Allahu Akbar kabira. Oh, nak berhenti ke nak sambung? Kalau Allahu Akbar kabira tu, itu sambung yang macam nak berhenti. Kalau sambung Allahu Akbaru kabira, ra-nya kena hidupkan. Kadang tak perasan. Tapi batal sembahyang? Tak batal. Pun doa iftitah sunat. Cuma pahala doa iftitah tu tak sempurnalah. Allahu Akbaru kabira, dan seterusnya kan. Baik, jadi
sampai imam habis baca doa iftitah, imam mula baca a'udzubillah ataupun bismillah lah untuk Fatihah, maka tamatlah dekat situ masa yang dikatakan takbiratul ula, ya, takbir yang bersama imam. Namanya takbir bersama imam, tapi bukanlah maknanya serentak dengan imam, tidak, itu waktunya selama 40 hari. Dan secara Allah Ta'ala beri kelepasan daripada munafik dan juga api neraka. Itu salah satu dalil keluar 40 hari berjihad diri, harta dan masa jalan Allah SWT. Itu salah satu dalilnya, dalil 3 hari, 40 hari, 4 bulan tu ada dalilnya. Cuma apa yang disampaikan ketika kita berdakwah tu kena betul, jangan salah. Baik. Dan sabda Nabi SAW, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal laili, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Artinya lebih kurang, barang siapa sembahyang isyak berjemaah, maka seolah-olah ia berbuat ibadat setengah malam, dan barang siapa sembahyang subuh berjemaah, maka seolah-olah ia berbuat ibadat semalam malam. Itu pahala sembahyang isyak dan subuh, tapi jaga adab-adab berjemaah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka sayogianya hendaklah jangan engkau tinggalkan sembahyang berjemaah itu. Maka jikalau tiada engkau perbuat yang demikian itu, apa faedah bagimu di dalam menuntut ilmu? Dan hanya senya faedah ilmu itu diamalkan. Maka hendaklah engkau berjalan ke masjid itu dengan berlari-lari. Cepatlah, maksudnya lari kan penat pula. Berpeluh-peluh orang, bau peluh dah mengganggu pula jemaah sebelah-sebelah kan. Kadang bau peluh, bau mulut kita, macam mana tahu? Kita sendiri barulah tiup kan. Kalau macam nak pingsan tu, orang lain lagi macam mana kan. Bau mulut, bau badan, pastikan kita tak mengganggu jemaah yang lain. Dan baca olehmu pada ketika berjalan itu, Allahumma bihaqqis sa'ilina alaik, wa bihaqqir raghibina ilaik, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, fa inni lam akhruj asharan wala batara wala riya'an wala sum'ah, bal kharajtu tiqa asakhatik wa butiqa amardatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Artinya, hai Tuhanku, dengan berkat hak orang yang memohonkan atasmu, dan dengan berkat hak segala orang yang kasih atasmu, dan dengan berkat hak perjalananku ini kepadamu, maka bahawasa aku keluar kerana kejahatan, dan tiada kerana kebesaran, dan tiada kerana sum'ah, sombong, dan hanya senya aku keluar ini kerana memeliharakan murka-Mu dan berkehendak keredaanmu. Maka aku pohonkan akan dikau bahawa engkau lepaskan akan daku daripada api neraka, dan bahawa engkau ampun dosaku, kerana bahawasanya tiada yang mengampun dosa melainkan engkau. Itu doa perjalanan dari rumah ke masjid, dari manalah ke masjid. Baik. Faslun fi adabi dukhulil masjidi ila tulu'i syamsi. Ini suatu fasal pada menyatakan adab masuk ke masjid hingga terbit matahari. Tadi perjalanan, ini dah sampai masjid. Maka apabila engkau berkehendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukan olehmu kakimu yang kanan, dan baca pada ketika itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallam. Allahumma ghfirli dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Ini verse ni panjang sikit, Allahumma, ya Allah, salli, selawatlah, berilah rahmat, ala Muhammad, ke atas Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan ke atas keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, wa sallam, dan kesejahteraan. Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunkanlah
bagiku dunubi, dosa-dosaku, waftahli, dan bukakanlah bagiku abwaaba, pintu-pintu rahmatik, rahmatmu. Satu satu apa nama ni, satu pintu babun, banyak pintu abwaab. Baik, jadi itu yang apa nama Ahmad Al-Bab. Ahmad Al-Bab tu Al-Babu, satu pintu. Kenapa jadi Ahmad Al-Bab? Dia dekat pintu dia senyap, tak nangis. Jauh pintu dia nangis. Jadi Ahmad Al-Bab, pandai bahasa Arab patutnya tu. Sungguh pun macam tu pandai menamakan anaknya tu bahasa Arab, Al-Bab. Dan apabila engkau lihat dia, tujuan apa lawak dibuat tu, skripnya tu untuk penonton yang pandai bahasa Arab lah, kan. Penonton yang tak pandai bahasa Arab, dia macam tak sampai sangat. Kenapa Ahmad Al-Bab? Pintu. Dia macam tak kena bahasa apa, dia tak tahu Al-Bab tu bahasa Arab, bahasa Melayunya pintu. Kalau pandai bahasa Arab dah boleh gelak dah, senyum, at least sengih lah kan. Yang tak tahu Al-Babun itu pintu, macam tak sampai lawaknya. Apa benda Ahmad Al-Bab? Baik, arahnya belajar tahu bahasa Arab sikit-sikit kan. Dan apabila engkau lihat akan seorang yang mencari akan suatu haknya, terlepas ni. Dan manakala engkau lihat dalam masjid itu akan suatu berjual-jualan suatu, maka kata la arbahallahu tijarataka, artinya tiada memberi laba Allah akan perniagaanmu itu. Dalam masjid jangan jual, luar tak apa. Dan dalam masjid jangan, kat luar. Keluar masjid kejap lah, kan. Dan apabila engkau lihat akan seorang yang mencari akan suatu haknya yang hilang di dalam masjid itu, maka kata olehmu akan dia la raddallahu alaika dhallataka, artinya tiada mengembalikan oleh Allah atasmu akan yang hilang daripadamu. Demikianlah disuruh oleh Rasulullah SAW. Jadi jaga harta benda sendiri. Maknanya apa? Kalau dah hilang kat masjid tu dah sedekah haji. Kena pula hilang jam Rolex. Tanya imam kan, imam 1, imam 2, imam 3 semua ditanya kan. Imam kata apa yang dah hilang kat masjid halal kan. Kalau jam RM25 boleh lagi mam, ni Rolex mam kata kan. Rolex tu. Baik. Jadi jaga harta masing-masing. Kadang ada yang tinggal handset, dia letak bawah sejadah. Lepas sembahyang lupa nak ambil, bawah sejadah tak nampak, dia sendiri pun tak nampak. Dah berlalu pergi kan, payah dia situ. Jadi jaga harta benda. Dan apabila masuk engkau, kadang ni apa, kunci motor, kunci kereta, tu tak apa lagi. Sebab apa, dah sampai kereta, mana kunci kereta, cari masuk masjid. Baik. Jadi jaga Dan apabila masuk engkau ke dalam masjid, jangan pula marah AJK masjid, tak diiklankan. Memang tak disuruh iklankan sebenarnya. Letak kat depan tu dah kira baik dah. Kan? Dia dah kira baik dah tu. Memang tak disuruh. Ni siapa ada hilang, tak ada, tak disuruh. Malah disuruh kata biar tak jumpa. Jadi kenalah jaga harta sendiri. Jangan salahkan AJK masjid kalau tak diiklankan Dan apabila masuk engkau ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk hingga engkau berbuat sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Maka jikalau engkau belum sembahyang 2 rakaat sunat subuh, maka engkau berbuat akan dia, nescaya memadalah, cukuplah 2 rakaat sunat subuh itu daripada tahiyatul masjid. Katalah kita masuk-masuk, dah masuk waktu subuh, masuk masjid tu dah masuk waktu subuh. Jadi nak sembahyang tahiyatul masjid ke sembahyang sunat subuh, boleh terus sembahyang sunat subuh, sunat qabliyah subuh, dapat juga pahala tahiyat masjid. Lebih-lebih lagi kalau datang kita pun dah lambat, dah nak iqamat. Kemudian daripada itu maka engkau berniat iktikaf. Demikian niatnya. Nawaitu an a'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku bahawa aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Ini ada tambahkan an-a'tikafah, takifah, al-a'tikafah, takifah, maaf, an-a'takifah. Kalau niat yang biasa nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala.
Kerana sabda Nabi SAW, man i'takafa imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya lebih kurang, barang siapa iktikaf ia di dalam masjid padahal ia percaya akan Allah Ta'ala, lagi kerana Allah Ta'ala, nescaya diampun baginya oleh Allah Ta'ala akan yang terdahulu daripada segala dosanya. Pahala iktikaf. Dan sabda Nabi SAW, man i'takafa ashran fi ramadana kana kahajjataini wa umrataini. Artinya lebih kurang, barang siapa iktikaf 10 hari siang dan malamnya di dalam bulan Ramadan, nescaya Allah ia seperti mengerjakan 2 haji dan 2 umrah. Pahala iktikaf 10 hari akhir Ramadan siang dan malamnya. Dan baca olehmu doa yang dibaca akan dia oleh Rasulullah SAW. Kemudian daripada 2 rakaat sunat subuh, lepas sunat qabliyah subuh, panjang doanya. Baik, akan datang kita sambunglah. Panjang doanya, artinya tak dituliskan pula sini. Jadi ada doa panjang lepas sembahyang sunat subuh tu. Jadi tengoklah, kita sembahyang sunat awal, lepas azan tu terus sembahyang lah. Jangan dah nak iqamat baru kita baca doa ni panjang ni. Nanti kan imam dah sembahyang subuh rakaat kedua baru habis baca doa, dah kurang pula pahala kita kan. Baik, jadi kita akan sambung doa selepas sembahyang sunat subuh akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan sampai-sampaikan, insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih.